Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah yang bersiaran di alam maya yang kita panggil tambang syurga maya lah. Pada petang ni saya lah orang yang sangat bertuah rasanya, Masya Allah. Di samping teman-teman yang di luar sana yang sedang berada di hawa ataupun di on air. Tu dia dalam channel UPDI. Alhamdulillah kita bawakan petang ini, Masya Allah. Yang pertama sahibus samaha, hamba nak dahulukan sahibus samaha sebab memang layak dia. Sahibus samaha ni memang layak untuk ilmu mufti. Tak kira lah mufti negeri mana pun, negeri Pasir Benengung ke Pasir Dua Butir ke, memang dia layak dengan kedudukan dia. Siapa dia? Profesor Dr. Basri Ibrahim. Dia tok guru hamba yang mulia, Masya Allah. Sempat belajar dengan ustaz masa kuliah dulu, Prof. Jadi ahlan wa sahlan, Prof. Test sekali suara, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah senyum Dr. Prof. Alhamdulillah. Ramadan Karim, Masya Allah. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Okay. Yang kedua, panel kita juga yang memang buat bolok sama. Lain jadi bolok sama apa di internet. Tak buka, iaitulah Al-Fadil Ustaz Said Nur Hisham bin Tuan Padan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Patut Amba jadi moderator. Jadi nak tanya soalan pertama pada Ustaz Amar Zaman. Boleh tak? Astagfirullahaladzim. Sabar dulu. Ni baru kita mukadimah, Ustaz. Sabar dulu. Patut Amba jadi moderator. Tak ada. InsyaAllah kita ikut ikut law, Ustaz. Ikut law. Okey. Okey, Ustaz. Kita terus untuk mencedok, mengambil dan menggali ilmu pada petang ni, insya-Allah. Jadi teman-teman yang di luar sana, kita pakat betul niat, insya-Allah. Kita santai-santai, walaupun kita suka, walaupun kita bergurau, tetapi dalam gurau, dalam suka itu ada ilmu, insya-Allah. Okey, kita terus yang pertama, ahli panel yang kita sangat segani Tok Guru kita, Fadil Profesor Dr. Basri. Bila disebut saja nuzul Quran, sinonimnya pada 17 Ramadan di negara kita Malaysia ini. Jadi kita semua memang ustaz-ustaz kita sejak dulu sampai sekarang terus menerus di antara benda yang diingatkan datangnya Ramadan ini ialah Al-Quran. Sebab itulah Allah tak sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Baik, Profesor Doktor, jelas di sini Allah sebut sebagai Furqan, sebagai hudan. Jadi boleh apa komen Doktor, Prof, apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan audiens, teman-teman kita di udara ini, macam manakah yang dikatakan nuzul Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, pembeza baik dan salah, dan juga hudan, petunjuk. Dipersilakan Al-Fadil Profesor Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Kamar Zaman Al-Basumi ni. Allah. Dia yang jadi apa ni, ahli panel, kita jadi pengurusi. Jangan gitu, Prof. Ya. Begitu juga dengan Fadil Ustaz Said Nur Hisham yang saya lihat selalu sangat ke udara ni. Saya ni kurang ke udara tapi kita selalu hidup udara lah. Ya, berkaitan dengan nuzul Al-Quran, secara ringkasnya lah. Oleh kerana kita cakap secara santai-santai pada petang ni lah, bukan satu benda yang akademik sangat lah. Untuk kita membicarakan dalam tahap yang boleh dipaham oleh orang ramai lah. Nuzul Al-Quran merujuk kepada Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam tempoh 23 tahun dan dia meraihkan peristiwa-peristiwa yang berlaku lah. Tetapi satu hakikat yang perlu kita faham, bila sebut Al-Quran itu, pertama kali kita sebagai orang Islam kena faham Quran itu adalah formula. Al-Quran itu formula. Al-Quran itu juga menceritakan kisah terdahulu. Al-Quran itu juga mengandungi konteks hikmah. Al-Quran juga mengandungi hukum hakam. Al-Quran juga mengandungi akhlak. Al-Quran juga merangkumi adab dan tingkah laku. Dan Al-Quran juga menceritakan umat-umat yang telah berjaya dan juga umat-umat yang telah menderhaka kepada Allah Ta'ala. Al-Quran menceritakan nasib yang dialami oleh umat yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Al-Quran juga menceritakan nasib yang dialami oleh umat yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi sebagai seorang Islam, bila sebut nuzul Al-Quran, kita bukan nak faham Al-Quran itu nuzul tak nuzul. Yang jelas Al-Quran sudah nuzul. Al-Quran sudah turun kepada kita. Yang satu perkara yang perlu kita ambil perhatian berkaitan nuzul Al-Quran ini ialah dari sudut kita sentiasa mentadabbur Al-Quran. Ini satu benda yang sangat pentinglah bagi saya. Bila kita bercakap tentang nuzul Al-Quran itu sendiri, satu perkara yang sangat penting ialah kita mentadabbur Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dia mengandungi formula. Jadi formula-formula canggih yang ada dalam Quran ini dia akan kekal sebagai formula kalau kita tidak cuba mentadabbur isi kandungan itu sendiri. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita tengok kepada sanad yang diriwayatkan oleh Imam Malik, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kita tengok dalam versi hadis ini. Taraktu fikum amrain lan tadillu saja disebut. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat. Iaitu selagi mana kamu pegang teguh dengan kedua-dua, kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi yang pertama itu adalah kitab Allah. Pertama, yang kedua dalam hadis ini Nabi jamin bahawa kita tak akan sesat. Jadi macam mana kita lihat hari ini orang yang pegang Quran pun, orang yang diturunkan Quran pada dia pun, dia boleh jadi sesat. Di kalangan orang Islam. Boleh jadi sesat. Pasal apa? Sama lah kita kata macam mana orang Islam keluar pada bulan puasa ni, dia tidak boleh menjadi orang mukmin bertakwa. Sama juga kita kata budak masuk universiti, dia keluar universiti, dia tak boleh jadi pelajar yang terbaik. Pasal apa? Pasal salah satu perkara yang berlaku ialah kita tidak menghayati. Proses menghayati dalam Quran disebut tadabbur. Tujuan tadabbur untuk pengajaran, dia untuk penghayatan, dia untuk mengenal antara yang baik yang buruk. Kemudian seterusnya yang disebut hudan itu petunjuk. Petunjuk Quran ini banyak dia. Petunjuk yang menyebabkan fitrah manusia, petunjuk yang boleh membawa kehidupan bahagia manusia dunia, petunjuk bawa kebahagiaan manusia dunia akhirat. Jadi dia banyak jenis-jenis petunjuk, dia panggil hidayah, hidayatul taufik, hidayatul ilmi, hidayatul fitrah, hidayatul husnul khatimah, akhir sekali. Jadi banyak bentuk hidayah dah disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin berkaitan dengan Al-Quran ini. Jadi nak tak nak kita kena faham dalam Quran dalam bentuk tadabbur. Tadabbur tu bukan maknanya sekadar kita baca begitu saja, perlu kita faham sebab diturunkan ayat, apakah hikmah di sebalik ayat itu, apakah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku, bagaimana kedudukan dipanggil ayat-ayat balaghah yang terkandung dalamnya, supaya dengan itu bila kita faham insya-Allah kita akan muncul sebagai orang yang berinteraksi dengan Quran dalam arti kata yang sebenar. Sebab kita nak mengelak daripada Hasan Basri pernah kata lah, Hasan Basri kata unzilal Quran liyu'mala bi fattaqadan nas tilawatuhu amalan. Al-Quran ini pada asalnya diturunkan untuk diamal isi kandungannya. Tetapi nampaknya orang menjadikan baca Quran itu sebagai amalannya. Jadi maknanya Hasan Basri kata baca Quran tu okeylah ya. Tapi itu bukan cara berinteraksi dengan Quran kita kata sebenar, bukan nak baca saja. Sebab kita dapat formula lah. Kita bukan nak baca 2/2 4, 2/3 5, 2/4 6. Kan baca waktu aja. Tapi kita nak tahu pasal apa 2/2 tu jadi 4. Pasal apa 2/4 tu jadi 6. Penghayatan tu, maka penghayatan tu satu benda yang sangat penting. Dengan sebab 2/2 itulah maka kita dapat bina komputer. Itu yang penting sekali. Dengan sebab 2/4 itulah kita dapat membina ilmu astronomi. Dia bermula 2/2. Itulah kita hebatnya Al-Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan, HP ni pembina komputer lah. Komputer HP tu lah. Ya. Berterima kasih kepada bangsa Arab. Kerana dengan sebab turun Al-Quran kepada bangsa Arab boleh mencipta ilmu matematik. Dengan sebab bahasa Arab mencipta ilmu matematik, maka orang-orang Inggeris dapat ambil ilmu itu disesuaikan dan dikembangkan keadaan semasa, maka keluar ilmu berkaitan komputer. Antara komputer yang muncul zaman kita, HP. Jadilah secara ringkas bentuk penghayatan apa makna itu. Kemudian sikit lagi saya nak sebut,
Hudan tadi saya sebut dah jenis-jenis petunjuk lah. Kemudian Furqan yang disebut oleh Ustaz Kamaruzzaman. Furqan ni garis pembeza antara kebenaran dengan kepalsuan. Maknanya hidup sebenar dengan hidup tak sebenar, macam mana kita nak tahu? Hidup kita yang sebenar, hidup kita tak sebenar, kita kena rujuk Quran. Bila rujuk Quran datang, baru kita faham hidup kita sebenar begini. Sebab itu contoh tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang bangun pagi contoh. Dia bangun pagi, ibadat pun tidak buat, dia cuma cari makan, lepas tu dia tidur balik, lepas tu dia ada isteri, hidup berkelamnya. Quran kata ya'kulu wa yatamatta wa yulhilhimul amal. Mereka ni golongan yang makan, berseronok dan dilara ataupun dihanyutkan oleh cita-cita kosong. Jadi tuan-tuan tengok di sini, itu siapa tu? Itu binatang sebenarnya. Manusia tidak akan buat begitu. Itulah di Al-Furqan. Dalam arti kata standard yang paling rendah sekali lah. Belum lagi Al-Furqan yang antara syirik dan bukan syirik. Al-Furqan dari sudut gaya hidup manusia dengan gaya hidup binatang. Ini adalah mukadimah saja dah. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Silakan Ustaz Kamaruzzaman. Masya Allah, ya Tuhan. Macam air jiru curah mencurah. Dok ubah sikit asung perah. Dok daripada dulu sampai sekarang beru. Ya Allah. Fatahallahu bika ya Allah. Barakallah ya doktor. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita banyak istilah-istilah, banyak benda yang saya tertarik. Kota hikmah, formula, tadabbur, penghayatan, banyak sangat benda yang kita boleh tadi dengan kata-kata ulama sebagainya. Akan kita beralih kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham. Ustaz Syed, ada satu ayat dalam surah Al-Furqan. Kalau kita baca waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kalau kita baca ayat ni pelik juga ni. Ittakhadha yattakhidhu, ambil. Tu dia mahjura, hajara, yahjuru hajran tu tinggal. Pelik juga ayat ni. Jadi Ustaz Syed, apa sebenarnya rintihan Nabi SAW ini kepada kaum dia ataupun umat dia? Silakan Ustaz Syed. Payah soalan oleh kita. Saya jawab dulu sikit. Lepas tu Ustaz Kamaruzzaman jawab pula. Tambah-tambah lagi. Kita tak ada moderator. Ingat petang ni kata nak santai-santai je. Panel belaka ataupun moderator belaka. Macam Dr. Basri sebut tadi. Astagfirullahalazim. Pokok pisang belakang tu hak betul ke gambar tu? Betul. Ya Allah, ya Tuhan. Dok buat gini kali. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Okay. Pertama sekali saya ucap terima kasih banyak kepada pihak UPDI jemput untuk kongsi, tapi memang kita pun segan sangatlah. Al-Fadhil Profesor Dr. Basri memang guru kita. Saya pun dah belajar dengan Dr. Basri masa di Kuzar tahun 97 dulu. Tak tahulah Profesor Basri ingat tak lagi. Tahun 97 dulu. Kita boleh A pekah kita boleh A. Alhamdulillah. Dan masa tu Ustaz Kamaruzzaman pula senior kita. Dakwah tak? Dakwah. Alhamdulillah. Jadi satu lagi sebelum saya mula ni, sahabat-sahabat yang sedang menonton secara online di Facebook UPDI, tolong share juga. Tolong tekan butang share supaya majlis ilmu kita, walaupun kita bincang secara santai-santai ni, tersebar mana boleh ke friend-friend kita hak lain. Ini pun di antara kaedah untuk kita berkongsi pahala insya-Allah. Kait dengan Al-Quran, mahjura, subhanallah, ini persoalan yang sangat penting dan juga soalan yang realiti sekarang. Bagaimana mahjura, Quran mula ditinggalkan. Mereka mengambil Al-Quran dan maknanya dengan cara meninggalkan Quran. Meninggalkan apa yang Dr. Basri sebut dah tadi, dan dia berkait rapat juga dengan apa yang Hasan Al-Basri kata. Al-Quran diturunkan untuk diamal isi kandungannya, tapi orang anggap beramal dengan Quran ni baca Quran saja. Baca Quran itu sangat-sangat penting. Nombor satu sekali kena baca. Kena baca Quran, kena belajar tajwid. Sebab itulah Rasulullah sebut orang yang mahir membaca Quran, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Baca Quran mahir,
mereka ni bersama dengan para malaikat. Wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Orang hak baca Quran dia mengakak-akak tak cabut gigi palsu pula. Ngakak nak sebut Allah payah. Rasulullah kata dia boleh 2 pahala. Pahala kalimah Al-Quran dan pahala payah tapi baca juga. Cumanya tak cukup sekadar belajar baca. Tadi Dr. Basri sebut berkenaan dengan tadabbur. Kena berusaha untuk faham. Tapi kita cek juga, baca dulu. Macam mana kita bulan Ramadan. Sekarang kita berapa bulan dah Ramadan ni? 24 dah. 24 Ramadan. 24. Dah lama Ustaz saya. Kita hari ni 18 dah Ramadan. Yang sedang menonton live ni, cuba tulis kat ruangan komen. Berapa juzuk dah baca Quran setakat ni? Bukan tulis untuk riak. Cuba tulis di ruangan komen. Saya juzuk ke berapa ni? Cuba tulis di ruangan komen. Bukan niat kita nak riak. Niat kita nak peringat ke sahabat-sahabat lain suruh baca juga. Sambut nuzul Quran, kena baca Quran. Dan di samping baca Quran, tadilah masalah apabila dia mengambil Quran mahjura. Antara ulama tafsir sebut mahjura ni juga meninggalkan berubah dengan Quran. Berubah. Meninggalkan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Saya tertarik sangat bila dengar Dr. Basri sebut tadi, Al-Quran ada formula, ada ilmu. Saya ingat tok-tok guru kita biasa buat contoh beli obat tau. Beli obat, lepas tu dia ada tulis. Makan 2 teh pagi, makan 2 teh malam. Makan 2 teh pagi, makan 2 teh malam. Jadi kita balik rumah, kita duduk baca. Makan 2 teh pagi, 2 teh malam. 2 teh pagi, duduk baca je. Tapi kita dah ambil pun makan. Kita tidak beramal dengan ambil obat tu. Makan pagi 2 teh, makan malam 2 teh. Kita duduk baca je. Makan 2 teh pagi. Begitu juga dengan Al-Quran. Orang maknanya perlu kita baca dan kita fahami isi dia. Sekarang ni nak selesai masalah COVID, masalah ekonomi, macam mana nak bangkit balik ekonomi. Tadi Dr. Basri sebut dalam Quran ni banyak kisah-kisah pengajaran. Ada golongan yang taat, ada golongan yang diturunkan bala oleh Allah, bencana. Sebab apa bencana turun? Siapa yang selamat daripada bencana? Golongan mana yang Allah Ta'ala selamatkan daripada bencana? Ni kita kena baca Quran, kita kena faham dan kita kena ambil iktibar dalam suasana bala sebegini. Jadi saya rasa yang bahayanya Rasul tadi dalam ayat yang Ustaz kamu zaman baca tu macam mengadu pada Allah bahawa kaum aku telah mengambil Quran ini, telah meninggalkan Quran dalam kehidupan mereka dari aspek beramal. Jadi kita duk cerita hanuzul Quran ini, moga-moga kita jadi golongan yang baca Quran. Kemudian kalau khusus dalam bulan Ramadan ada satu lagi sunnah, iaitulah sunnatut tadarus. Bagaimana Rasulullah dengan Jibril. Orang baca, orang lain dengar. Seorang baca, orang lain dengar. Itu sunnah. Dalam bulan Ramadan ini kita boleh buat juga. Dan yang penting dalam keseluruhan kehidupan, kita belajar isi Quran untuk mengamalkannya. Ustaz Kamal Zaman kena tambah lagi pula. Saya nak tanya Ustaz Kamal Zaman. Soalan yang seterusnya. Tak boleh. Astagfirullahalazim. Ni round kedua. Macam mana sekarang ni? Kita nak tanam semangat ke orang muda Ustaz. Sebab kadang-kadang nak belajar Quran ni payah juga Ustaz. Nak sebut, kadang-kadang nak nak belajar, lepas tu segang pula dengan orang lain, ambil makan masa. Tak mau zaman ada pengalaman di Madrasah Al-Ansar. Budak-budak muda. Macam mana kita nak semangat Ustaz, orang muda ni? Allahu Akbar. Teratak insan ni. Kita dengar semua. Pandai sungguh Ustaz Said ni lah. Tak apa, kita kongsi-kongsi. Pani kita tanya Ustaz Basri pula. Prof, masya-Allah. Ambo tak bercadang nak jawab soalan. Petang di Ustaz Said tu dia.
Jadi soalan ni terus Prof jawab insya-Allah. Tu dia. Okey, jadi soalan ni kita akan jawab kedian sikit insya-Allah. Jadi kita pergi terus pada Prof Prof, Ustaz Said ni pergi sokmo, nakal sejak dulu lagi Prof ni. Dia lagu di sokmo, pandai dia mengalah. Kita pun nak belajar ke. Okey. Baik Prof kita pergi soalan kedua Ustaz Said Okey. Boleh Prof. lah. Boleh lah okey. Jadi kita dengar Prof dalam Al-Quran Tuhan kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi rahmat sangat orang cerita bab ni Al-Quran sebagai sifat penawar. Tu dia. Jadi boleh tak Prof cerita sikit tu dia. Macam mana, apakah yang dimaksudkan dengan penawar di sini? Tu sifat lil mukminin, bagi orang beriman. Adakah Quran ini tak boleh dibaca kepada orang-orang yang tak beriman, yang tidak beriman? Kalau sekiranya nak berubat ke, nak buat penawar ke? Tu dia. Jadi kita nak tengok apa benda Prof yang dimaksudkan dengan sifat supaya teman-teman kita di udara ni boleh faham dengan makna yang sebenar. Silakan Prof. Okey, terima kasih Ustaz Khabar Azam. Sebenarnya kalau kita rujuk ayat yang Ustaz Khabar Azam baca tadilah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la yajuz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an ini kalau kita perhatikan dalam masyarakat Melayu kita sebenarnya ada dua bentuk Al-Quran itu menjadi penawar. Satu Quran menjadi penawar kepada penyakit rohani. Penyakit rohani iaitu masalah pertama masalah akidah yang tidak betul, maka Quran menjelaskan akidah yang betul. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan lagi membetulkan akhlak yang tak betul. Akhlak yang tak betul itu sebenarnya satu penyakit. Maka Quran datang untuk menjadi penyembuh kepada akhlak yang tidak baik, akhlak zahir, akhlak batin. Macam kita kata hak jenis penyakit batin, hak jenis tamak, aloban, itu semua penyakit batin. Maka Quran datang, Quran menjelaskan bahaya penyakit itu. Dan Quran menjelaskan cara macam mana nak selamatkan dia dari penyakit itu. Yang seterusnya dipanggil penyakit zahir, yang mana kita gunakan Quran itu untuk kita baca pada seseorang lah, yang disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid dia, boleh kita gunakan Quran untuk kita baca ke atas seseorang yang menghadapi sesuatu penyakit. Contohnya kalau kita rujuk dalam sebuah hadis yang sahih menceritakan ketua sebuah kampung yang telah disengat satu binatang berbisa, yang kemudian mereka ini didatangi oleh segolongan sahabat Nabi SAW, dan sahabat Nabi tadi minta supaya mereka diterima sebagai tetamu, tapi mereka tidak mahu menerima sebagai tetamu. Jadi kebetulan pada masa yang sama ketua masyarakat di situ terkena sengat binatang berbisa, dan akhirnya salah seorang wakil tua kampung tadi telah jumpa dengan sahabat Nabi dan bertanya mereka adakah sesuatu yang boleh digunakan untuk merawat penyakit tadi. Maka sahabat tadi ada salah seorang mengaku bahawa dia ada penawar lah, tetapi dia tidak menggunakan penawar itu, melainkan dia diberi tawaran tertentu lah. Jadi lelaki yang jadi wakil tadi menawarkan untuk membeli sejumlah kambing. Maka bila dah dia tawar untuk diberi sejumlah kambing, lalu dia pergi jumpa ketua kampung tadi menjampi dengan hanya menggunakan Al-Fatihah. Jadi maknanya pertama dalam hadis itu tidak dinyatakan ketua masyarakat itu kafir atau Islam. Dia tak kata. Jadi masalah kita berubat, untuk berubat maknanya berubat untuk orang Islam kita membacakan ayat Quran untuk orang Islam boleh. Kita berubat baca ayat Quran untuk orang bukan Islam, untuk nak pulihkan dia, itu boleh. Tapi asasnya kita baca ayat Quran untuk bukan Islam memulihkan akidah dia. Sebab tu Nabi berdebat dengan wakil-wakil Kristian daripada Najran. Dalam berapa hari, kat 3 hari Nabi berdebat. Sehingga memberi kesedaran kepada dia tentang akidah yang betul macam mana. Penawar kepada akidah yang betul ni macam mana. Jadi benda tu berlaku lama tu. Jadi Nabi membetulkan keadaan. Jadi itu dimaksudkan sebagai Al-Quran sebagai penawar. Jadi kita nak tahu dia penawar tak penawar, kita kena kajilah. Cuma dalam masyarakat Melayu kita, bila sebut baca ayat ni, dia akan fokus kepada menjadikan ayat tertentu lah, apa ayat ni, buat ayat ni. Bukan saya kata satu benda tak bagus, tapi itu dari segi kriteria dalam berinteraksi dengan Quran itu sudah berada pada tahap yang kedua. Dah ada pada tahap yang kedua. Tahap yang pertama hak tadi, mana kita belajar dulu mana dia
aspek akidah yang betul, mana dia aspek tingkah laku yang betul, mana dia aspek amal yang betul. Itu disebut dalam Al-Quran. Yang Quran sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah Taala tambah lagi penyakit. Penyakit apa tu? Bukan penyakit fizikal, bukan penyakit jenis kanser jantung. Masalah penyakit nifak, ayat tu berkaitan dengan penyakit nifak. Penyakit orang yang maknanya mengaku lidahnya beriman, di dalam masa sama hatinya tidak beriman. Jadi di situ sangat penting kita mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan sebagai konsep asy-syifa. Konsep asy-syifa. Ya, cuma oleh kerana masyarakat kita hari ini menekankan sifat dalam bentuk fizikal tu, kurang sifat ini, jadi maknanya tumpuan masyarakat kepada sifat yang pertama tu tidak begitu mendapat tempat. Sepatutnya sifat yang pertama tadilah kita baiki masyarakat menerusi kita belajar tafsir. Kita belajar tafsir, kita belajar Al-Quran dan sebagainya. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam Nabi membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu belum, ini adalah konsep sebenar yang dikatakan sebagai penyembuh. Sebab itu kita tengok di zaman Nabi SAW jarang orang sakit jiwa ada zaman Nabi sakit jiwa. Ada satu hadis kan cerita perempuan sakit jiwa datang, tapi dia tak banyak. Tapi zaman kita sekarang sakit jiwa ramai. Sakit jiwa tu ramai zaman kita kan. Zaman kita sakit jiwa ramai. Kenapa? Sebab mereka tidak jumpa satu penyembuh. Mereka tidak jumpa satu penyembuh. Tuan tengok beberapa pendeta Hindu yang masuk Islam. Cuba kita tengok latar belakang dia masuk Islam macam mana. Bila dia membaca beberapa ayat Quran depan, dia mula tertarik. Sebab Quran itu menyembuhkan rohani dia. Kalau dalam agama Hindu mengatakan Tuhan itu berbagai-bagai. Quran kata Tuhan itu satu. Itu pun dah pening dah. Untuk nak menyembah Allah Ta'ala itu satu benda yang sangat mudah. Sebab itu penting. Tadabbur Quran itu dihayati dengan betul. Saya mulakan ceramah saya tadi. Tadabbur itu satu benda yang sangat penting. Kita bukan tadabbur tu maknanya kita duduk, kita renung. Tak. Kita mesti merujuk kepada tafsir ulama. Sebab itulah kesan dari penyembuhan ini. Kita tengok ni. Setelah Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, boleh dikatakan masyarakat Islam di Madinah adalah masyarakat yang paling ideal. Ada kemajuan belum ada, tidak macam kita sekarang. Kita ada lebuh raya 4 lorong, kita ada kapal terbang, kita ada LRT, MRT, macam-macam lah. Zaman tu tak ada. Tapi standard penyembuhan rohani sangat tinggi. Masyarakat tak ada sakit-sakit jiwa ni. Bahkan mereka beradu semangat. Sebab itu Ibnu Qayyim kata, orang yang akidahnya paling kuat, pegangan Quran paling kuat, itu orang yang paling tidak mampu diperdayakan oleh syaitan. Itu paling tak mampu. Macam kita katakan sekarang, kita cakap tentang gangguan makhluk halus. Gangguan makhluk halus. Itu duk cakap tentang gangguan makhluk halus, kita tak pernah cakap tentang gangguan makhluk yang bernama syirik yang cuba mengganggu kita. Itu sebenarnya lebih besar. Jadi bila di peringkat Madinah, kita melihat apabila Nabi tiba di peringkat Madinah, Nabi merawat dengan menggunakan Al-Quran, berplatformkan akidah. Jadi satu masyarakat yang sangat hebat. Bila sebut jihad aja masih belum-belum. Bila sebut sedekah masih belum-belum. Jadi Al-Quran itu mewarnai. Al-Quran itu tidak menjadi kitab yang dibaca, tapi kitab yang berada pada peribadi para sahabat. Sebut jihad, mereka suka. Sebut sedekah, mereka suka. Sebut berjamaah, mereka suka. Sebut buat kebajikan, mereka suka. Sebut tolong orang, mereka suka. Tak ada yang tak suka. Itu kelebihan saya kata tadi, orang yang telah disembuhkan oleh penawar Al-Quran yang fokus ini kepada soal akidah. Sebab itu kita lihat manusia-manusia seperti ini manusia yang punya penawar Quran dalam hidup ni, penyembuh Al-Quran dalam hidup ni, inilah manusia yang kalau kita perhati di zaman Sayyidina Umar, mereka berjaya menjatuhkan Rum dan Parsi. Jadi kita tahu nak menjatuhkan Rum dan Parsi itu kosnya sangat besar. Dalam perang Teluk, kita tengoklah dalam perang Teluk yang menyebabkan jatuhnya Iraq, mereka membelanjakan sekitar 60 bilion nak menguasai Iraq tu. Tapi dalam perang Al-Qadisiyah, dalam perang menentang Rom, saya nak berapa saya nak keluarkan belanja? Tak ada. Belanja terletak pada kekuatan iman para sahabat. Adalah sahabat masa-masa keluar sendiri. Kuda sendiri. Ya, dana sendiri. Pak jenis kurma sendiri. Masih kita bawa sendiri. Sebab itu mereka boleh berjaya. Pada kurung-kurung awal tu mereka boleh berjaya. Kita bayangkanlah. Mereka boleh berjaya pada masa itu tidak ada kitab fiqh. Tidak ada kitab akidah. Tidak ada kitab tasawuf. Yang ada 2 kitab saja. Iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi je. Jadi maknanya Quran tu benar-benar menjiwai dia. Benar-benar menjiwai sahabat Rasulullah SAW. Kita bayangkan. Contoh saya ambil sebelum saya berundur. Contoh kita kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman dia dengar Nabi kata kalau nak masuk tandar, jangan pegang. Nabi kata jangan pegang alat kelamin tu dengan tangan kanan. Itu je Nabi ajar, very simple. Budak ajar satu boleh faham kan?
Kalau kita kata amalan tu, amalan. Jadi Sayyidina Osman ni bila dia masuk tanda, dia kata semenjak aku mendengar hadis itu, aku tidak lagi memegang alat kelamin dengan tangan kanan masa masuk tanda. Jadi dia masuk tu, kan, kemudian dia nak tu dia akan pegang tangan kiri. Jadi benda tu walaupun kecil, tapi dia sebut dia dalam hadis yang sahih. Sebut dia dalam hadis yang sahih. Itu yang pertama, penghayatan. Yang kedua, ada seorang sahabat yang kita baca, yang berjalan bertemu dengan Nabi di jalanan. Kemudian Nabi tengok di tangannya ada cincin emas. Nabi pegang tu, Nabi lempar cincin itu. Nabi kata sengaja di antara kamu memakai bara api. Nabi menganggap kita pakai cincin emas tu bagi orang lelaki kena haram macam memakai bara api. Lalu dia campurkan. Kemudian setelah Nabi berlalu, ada orang show kepada lelaki-lelaki itu ambil balik. Nabi dah tak ada. Dia kata, benda yang telah Nabi campur, aku tak akan ambil balik. Itu dia yang kita nak bentuk sebenarnya daripada nuzul Quran masyarakat kita. Sebab tu orang tua kita dulu, sebab Syekh Muhammad Syekh Muhammad Ghazali dia kata kita menghafal Quran ni dua jenis. Menghafal Quran tu dua jenis. Pertama dia panggil hafizul al-ma'ani. Yang kedua hafizul lafz. Hafizul ma'ani orang yang menghafal makna Quran. Yang kedua orang menghafal lafaz Quran. Dua-dua tu ada kebaikan. Tapi kalau kita perhati orang tua kita dahulu, mereka tak menghafal lafaz Al-Quran. 30 juz pun tak dapat, 20 tak dapat, 15 pun tidak, 1 juz pun tak dapat. Tapi tuan-tuan tengok rumah orang tua kita bersih. Rumah orang tua tu bersih. Sebab apa? Sebab mereka menghafal makna Quran. Antaranya Quran menggesa kita jaga kebersihan. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala suka pada orang bersih. Zahid dan batin. Jadi orang tua kita amal tu. Betul-betul kan? Walaupun mereka tak hafal Quran. Itu nak cerita mereka menghafal makna Al-Quran. Walaupun mereka tidak menghafal lafaz Al-Quran. Dan Quran berfungsi menyembuhkan, menjadi formula penyelesaian yang hidup pada mereka. Jadi sekarang itu Ustaz Kamal Zaman. Allah Alam sekat tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Jelas kita teman-teman yang duduk di alam maya, bagaimana tafsiran yang dibuat itu cukup lengkap. Masa tu kita tengok di Prof, sekarang ni kalau ustaz tu pandai dia baca takdir Allah Ta'ala, berilah sembuh dengan bacaan dia tu, memang masyarakat percaya sangat Prof. Maksud sekarang ni kalau doktor dengan ustaz, percaya doktor lagi. Pedomannya orang tua-tua. Doktor kata makan pukul 9. Dok lebih ke taat sungguh Prof. Tu dia. Terima kasih banyak Prof, masya-Allah. Okey, baik, kita balik kepada Ustaz Said ya. Ustaz Said, kita tengok hebatnya Al-Quran ini macam Prof sebut tadi, bagaimana Nabi ajar Al-Quran bersama dengan iman. Makna keyakinan sahabat-sahabat bersama iman menyebabkan kegoncangan berlaku kepada khususnya masyarakat penduduk Mekah. Pembentukan Quran tu, Nabi ajar Quran tu jadi goncang, jadi takut, jadi sebok orang-orang Mekah. Siapa mereka? Ada hak yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi Ustaz Said boleh sebut sikit, apakah kehebatan Al-Quran yang diamalkan oleh generasi dulu yang sepatutnya kita mengekori mereka, yang menyebabkan orang kafir siapa kata jangan dengar Quran hak Muhammad ajar tu. Sekarang ni bukannya marah, boleh dengar. Mu nak dengar siapa? Nak dengar Sudai, nak dengar Musyari, nak dengar Matruk, nak dengar Syekh Jibril, boleh belaka baca. Nampak tu? Tapi sebab apa orang dulu Ustaz Said, siapa pekak keluar berkeliling, ibarat dia general order supaya la tasma'u li hadzal Quran. Boleh kita cungkilkan apa yang kita boleh berkongsi petang ni Ustaz Said, silakan. Ustaz Kamal Zaman, Dr. Basri dan sahabat-sahabat yang sedang menonton, ayat yang Ustaz baca tu, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ayat itu ketika masih lagi Nabi sedang berdakwah di Mekah. Ayat Makkiyah, masa di Mekah lagi, apabila orang-orang musyriki Mekah, dia rasa tak sedap hati. Ramai sangat dah orang mula mengikut ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bukan saja dia larang la tasma'u li hadzal Quran, tapi dalam masa yang sama, musyriki Mekah ini dia akan mengupah al-qiyan, penyanyi-penyanyi, penjoget-penjoget
supaya berjoget, menyanyi dan buat bising. Dia buat bising, lepas tu dia supaya orang tak pergi dengar apa yang Muhammad baca. Ini usaha yang dilakukan oleh musuh untuk tarik perhatian orang daripada mendengar Al-Quran dan disyarahkan tadi, ma'anil Quran. Mereka takut sebab orang Arab ni bila dia dengar Al-Quran, bukan saja dia dengar macam yang kita dengar di YouTube, tapi mereka dengar kadang-kadang sehingga mereka tak masuk Islam lagi. Tapi bila mendengar Nabi baca ayat sejadah, pakat sujud habis. Termasuk orang bukan Islam pun. Orang Islam bila sampai ayat sejadah, orang yang masih belum Islam, bila dia dengar tu mereka pun sujud juga. Maknanya hebatnya kesan Quran pada mereka. Jadi musuh Islam ini mereka memang berusaha untuk dengan cara larangan, dengan cara cipta, dan ini berlaku. Dia cipta hiburan supaya orang muda jangan pergi dengar Quran. Jangan belajar Quran, baik mau belajar nyanyi. Mau masuk tandingan Quran mau boleh 10,000, mau masuk tandingan joget 100,000 boleh. Ini usaha secara tidak langsung sebenarnya. Dan bila Ustaz sebut tadi tentang memang generasi para sahabat mereka dengan Al-Quran, bagaimana disebut oleh almarhum Syahid Said Qutb. Said Qutb sebut dalam kitabnya Ma'alim fi Tariq, generasi sahabat Nabi, mereka ini mendengar ayat ya ayyuhallazina amanu, bila ada pada ayat wahai orang-orang yang beriman, maka para sahabat ni mereka, kata Said Qutb, mereka seperti bala tentera yang sedang menunggu arahan ketua tentera. Bila dengar pada ayat ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Jadi para sahabat, ya orang beriman, nak buat apa? Perintah mereka nak buat, larangan mereka nak tinggal. Makna mereka bila dengar je ya ayyuhallazina amanu, sebab mereka beriman sungguh. Macam kita hari ni, bila kita dengar pada ayat ya ayyuhallazina amanu, kita mana? Wahai orang beriman, tinggalkan riba. Contoh bila Allah Taala perintah tinggalkan riba kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai beriman, takwalah pada Allah dan tinggalkan riba. Apa rasa kita? Dia ada dua kemungkinan. Kalau kita tak terasa, ada dua kemungkinan. Sama ada kita pekak ataupun kita bukan orang beriman. Kita panggil lah, Ustaz K. Ustaz K, dengar tak? Dia tengah duduk jalan. Kita nampak Ustaz K tu dekat kebun gir-gir. Ustaz K, Ustaz Kamal Zaman. Tidak paling tu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bukan Ustaz Kamal Zaman. Kemungkinan kedua Ustaz Kamal Zaman tapi pekak dah learning. Dia lah tak dengar. Ataupun dia bukan. Begitulah bila ayat Quran tu ya ayyuhallazina amanu. Bila kita tak rasa benda, sama ada kita pekak ataupun kita bukan allazina amanu. Kita bukan orang beriman. Sebab tu kita tak rasa orang panggil kita. Sama ada kita bukan ataupun kita pekak. Masalahnya kita tak pekak. Jadi itulah Said Qutb kata para sahabat dengan ayat Quran ini mereka seperti tentera nak tunggu arahan. Dan sebab apa tadi Ustaz Kamal Zaman kata apa kesan Quran ni hebat sangat, sebab memang Al-Quran ini memang mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Nuh bahtera dia. Mukjizat Nabi Musa pun dia, mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa tokak Musa mukjizat. Tokak Musa. Tokak Ali. Tokak Ali bukan mukjizat, tokak Musa. Jadi orang yang bersama bahtera Nabi Nuh, dia bersama mukjizat, dia selamat. Orang yang tidak bersama bahtera Nabi Nuh, dia tidak bersama mukjizat, dia tenggelam. Demikianlah orang yang bersama mukjizat Nabi Musa, tongkat,
dia selamat boleh seberang laut. Orang yang tidak bersama mukjizat, menentang mukjizat, dia tenggelam dalam laut. Maka begitu juga Al-Quran. Orang yang hidupnya, keluarganya, dirinya bersama dengan Quran, dengan erti kata belajar, baca, belajar isi, beramal, sebarkan, perjuangkan, sayangkan orang yang sayang pada Quran, dia akan selamat. Sebagaimana selamatnya naik bahtera Nabi Nuh. Bagaimana selamatnya bersama tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi musuh Islam sepanjang zaman. Kalau ayat yang saya baca tadi, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan bagi masyarakat dengar syarah Quran. Jangan bagi walghaw fihi, buat lara. Tarik ajak buat lara benda lain. La'allakum taghlibun. Moga-moga puak-puakmu boleh menang lawan Islam. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun ayat ni turun pada musyrikin Mekah, tapi musuh-musuh Islam sepanjang zaman dia akan buat kerja gitu. La tasma'u, jangan dengar Quran, jangan dengar orang kuliah, jangan dengar orang syarah Quran. Dengan cara dia ganggu kuliah, dia sekat, dia halang, dia tuduh yang duduk sebar Quran itu dengan pelbagai tuduhan supaya orang tak dengar. Wal ghawfihi, buat lara pula, tarik dengan benda lain. La'allakum taghlibun. Biar puak-puakmu ni boleh menang lawan orang Islam. Jadi permusuhan ini air tak ada sikit air tak jari ke. Bak jari. Jadi permusuhan ini dan keedah permusuhan ini akan berterusan. Sebab tu kau apa ingat kita. Maka bagi orang yang beriman dengan Quran, dia akan berhati-hati. Dia akan ambil iktibar dengan kerja-kerja musuh Islam nak ganggu kita, nak jauhkan kita daripada Al-Quran. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Allahu akbar. Masa sangat menceburui kita. Bagarik lalu. Hai, Ustaz saya sabar. Kau ibu nak masuk lagi, nak panah lagi apa no. Tu dia. Jadi Prof, jadi kita nak tanya soalan ni, tanya berapa soalan bab fiqh lah sikit. Tu dia. Contoh yang pertamanya Prof, hukum orang baca Quran atas kubur. Hak ni hak berlaku kampung kita ni. Maknanya masyarakat kita masuk tu. Ramai sangat tanya. Tu dia, apa hukum upah orang baca Quran atas kubur? Kalau 7 hari contohnya ambil 1,000 riyal contohnya. Prof. Ni ramai orang suruh tanya juga. Ada sahabat kita tadi, jadi bila tahu kita bersiaran ni, bertanya Prof. Sebab Prof ni sahibus samahah kata. Tu dia. Jadi kita pun amanah lah dengan dia ni. Apa Prof? Amalan hak yang kita ni baca Quran tu bagus. Tapi baca Quran hak yang diberi upah selama 7 hari baca Quran tu di atas kubur. Sila Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Ustaz Kamal Zaman, Ustaz Said. Ini sebenarnya satu soalan yang memang betul lah sering dilakukan oleh masyarakat Melayu kita. Jadi sebenarnya isu boleh tak boleh baca Quran di atas kubur ni telah menimbulkan perbezaan pandangan di kalangan ulama kita. Sebahagian ulama, terutama ulama-ulama hadis, tidak membenarkan kita baca Quran. Bahkan Syekh Muhammad Ghazali dalam kitabnya Laisa Minal Islam, dia menganggap baca Quran atas kubur tu satu jenayah. Sampai jenayah dia anggap. Dari pasal apa? Dia melihat dari sudut benda tu tidak ada sumber. Nabi tidak pernah baca Quran. Nabi suruh kita berdoa untuk si mati. Bila kita tanam mayat, lepas tu kita doa untuk si mati. Itu je lah. Jadi bagi segolongan ulama saya sebut, termasuk Syekh Muhammad Ghazali, dia kata baca Quran itu macam satu jenayah lah, dari sudut kita mereka cipta satu benda baru. Bukan baca Quran tu tak boleh. Baca Quran atas kubur tu sebab dia tak pernah dibuat oleh Nabi dan juga tidak pernah dibuat oleh para sahabat. Golongan kedua kata baca Quran boleh atas kubur sebab bila baca Quran atas kubur dia akan menurunkan berkat. Ini berkata berkat. Jadi kita baca Quran. Sebab itu ini dipegang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Bahkan Wahbah Zuhaili mengatakan kalau kita ziarah kubur, beliau menggunakan hadis dhaif. Dia berhujah dengan satu hadis dhaif.
Tapi hadis dhaif ni kita nampak hujah dipakai oleh Profesor Dr. Wahbah dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh dalam bab ziarah kubur. Boleh baca ni. Dia kata bila ziarah kubur kita boleh bacalah qul huwallah sebelah kali. Dan jadi kalau kita cek qul huwallah sebelah kali ni sebenarnya dia tidak kuatlah, tetapi dari segi fadail amal dia boleh diamalkan. Itu. Jadi ini dua bentuk perbahasan. Yang ketiga isu timbul ialah dari sudut kita mengumpah seseorang. Mengumpah membaca Quran, itu yang jadi isunya. Jadi mengumpah. Jadi sekarang isu yang dua golongan ulama tadi, satu kata tidak boleh dibaca, satu golongan dia kata boleh dibaca sebab bila sebab kita baca tadi. Tetapi dua-dua golongan ini tidak membicarakan soal upah seseorang. Jadi oleh kerana itu bila kita rujuk, saya cuba tengok apa disebut oleh Imam Nawawi, disebut oleh di kalangan ulama mazhab Hambali macam Syekh Baqir Al-Jazairi dalam kitab Minhaj Muslim. Nawawi juga menyebut dalam kitabnya Al-Azkar. Dia kata boleh kita baca Quran di mana saja. Kan, sama ada kita baca takubur ke ataupun di jauh ke, kemudian kita niatkan pahala itu disampaikan kepada si mati. Tetapi Imam Nawawi dia tidak pernah membincangkan boleh upah baca Quran. Upah baca Quran dibincangkan oleh ulama dari sudut kita tak pandai Quran, kita upah orang, suruh ajar kita. Itu boleh. Tapi upah orang untuk diajar si mati itu tidak, sebab yang afdalnya kita sendiri yang baca. Bagi ulama yang kata boleh baca tadi, bagi ulama yang kata ada berkat. Artinya bagi ulama yang ada berkat maknanya keluarga yang baca, keluarga yang hadiah pahala. Tapi kalau upah itu sebenarnya tidak dibahaskan oleh dua-dua golongan tadi. Ini tidak lebih dari segi budaya masyarakat Melayu kita lah. Budaya masyarakat Melayu kita. Hakikat upah hanyalah berbentuk saya tak faham Quran, awak datang, awak ajar saya nak bayar sejam berapa. Itu konsep upah yang dibenarkan. Saya nak azan contohnya, tetapi tidak ada kemahiran, saya perlukan khidmat orang lain, awak nak azan, awak kena charge misalkan RM50. Disebut dalam mazhab Syafi'i itu adalah boleh. Itu konsep upah yang sebenar. Tapi masyarakat Melayu kita ni, dia nak baca tu tak boleh. Dia nak baca tak boleh, maka dia upah orang. Upah orang. Jadi bila upah orang banyak isu timbul. Pertama, bagaimana pahala yang kita baca tu, yang kita baca sendiri pun kita tak yakin boleh sampai pada si mati. Bagaimana nak kita upah orang? Orang tu baca, kalaulah dia baca tu dia bukan niat baca tu semata-mata kerana Allah, sebaliknya dia baca tu kerana upah, maka pahala takkan sampai. Bila tak ada pahala, macam mana dia nak hadiahkan pahala tu kepada si mati? Jadi saya tengok konsep upah baca Quran atau kubur ni hanya ada dalam masyarakat budaya Melayu. Bukan saya nak kata perbuatan itu sesat dah. Kita nak bincang dalam konteks dua kumpulan tadi. Dalam konteks dua kumpulan tadi lah. Dua-dua kumpulan hak kata hak tak boleh baca Quran tu memang out dah. Hak boleh baca Quran pun tidak bincang dari sudut tu. Cuma ini dibuat oleh masyarakat Melayu kita, dan para ulama kita nampaknya tidak tegur benda tu. Para ulama kita tak tegur orang-orang baca Quran atau kubur dengan upah ini, baca Quran kubur, kerana mereka kaitkan dengan upah itu dilakukan kerana yang berkenaan tidak mahir. Tapi ini budaya dia, ini adalah masyarakat Melayu. Tapi kalau kita lihat di dalam sunnah Nabi SAW, dalam sunnah Nabi SAW-nya tidak adalah Nabi menyuruh kita baca Quran itu di atas kubur. Cuma para ulama berbincang, baca Quran itu sampai pahala tak sampai pahala. Imam Syafi'i kata tak sampai pahala. Imam Nawawi dan ulama mazhab Syafi'i kata sapa. Ibn Taymiyah di kalangan ulama mazhab Hambali, Ibn Qayyim kata sapa. Cuma Ibn Qayyim kata kita baca apa-apa ayat Quran, kita kata Allah-Ta'ala sampaikanlah pahala Quran yang aku baca tadi kepada fulan bin fulan. Semuanya memfokuskan pada orang yang baca itu sendiri, yang bukan dalam konsep upah. Jadi konsep upah yang kita takut ialah dari mana Datuk Ismail Kamu Allahyarham sebutkan. Isu apa yang paling besar? Keikhlasan. Isu keikhlasan. Kita baca sendiri pun kita tak apa nak ikhlas. Orang lain kita nak suruh upah. Nak baca sendiri lah. Ini isu paling besar. Jadi dalam soal ini saya lebih suka kita kembali mengamalkan sunnah, kita baca. Dan baca tak mesti 30 juz Al-Quran. Bacalah apa-apa ayat Quran, ikut pandangan Syekh Abu Bakar, pandangan Imam Nawawi, dan kita hadiahkan pahala insya-Allah dengan ikhlas hati, insya-Allah benda tu akan sampai bagi ulama yang kata sampai tadilah. Anak-anak tu pernah tolong baca. Anak-anak tu. Anak-anak tolong baca. Itu satu perkataan yang baguslah. Berbanding kita upah. Jadi kalau upah berapa ribu habis. Dan satu lagi, budaya upah ni dia membuka satu budaya khurafat dia panggil. Satu lagi dia panggil budaya menswastakan ibadah. Yang ini yang kita takut. Budaya jadi orang kaya dia malah baca Quran, dia bertanya berapa seminggu? 70,000. Dia ada duit. 70,000 tu kacang yang bagi dia. Dia bayar gitu je.
Allah. Dia bayar gitu je. Jadi ini swasta ibadah. Ini satu benda yang bila kita benar satu benda, kita buka satu perkara, dalam bab satu zaraat, kita buka satu benda, dia akan pergi yang kedua, dia akan pergi yang ketiga. Mula-mula boleh baca Quran atau hubur kan. Kalau baca Quran, dia reka. Dan sekarang ni dah orang buat, dah ada rekaan dia buat kepuk atau hubur tu. Kepuk tu lah batu nisan yang ada, dia bukan kepuk. Yang kepuk atau hubur tu, lepas tu dia letak surah Yasin kan. Jadi pakai tekan suri surah Yasin, Quran tu baca dah ayuh hupuh. Dia pakai marah. Dia ada surah Yasin matematik kan, dia pakai tekan tu jadi seminggu tu kepuk masuk syurga. Lala kepuk masuk syurga. Kepuk masuk syurga. Nampak tak? Manusia akan jadi daya cipta macam tu. Jadi orang fikir, jadi senang beli satu alat yang boleh ngaji 40 tahun, betul situ. Jadi kesan. Jadi kita tak baca. Itu sebenarnya bagi saya lah. Jangan kata mazhab Syafi'i tak ikut sunnah. Mazhab Syafi'i yang sebenar, mazhab Syafi'i yang sebenar, majoriti mazhab Syafi'i ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak baca Quran atau hubur. Dia sendiri tak baca. Dan kalau tuan-tuan kata okeylah rasa tak sedap sangat Imam Syafi'i, ada ikut Imam Nawawi. Nawawi macam mana? Baca, lepas tu hadiah pahala kepada si mati. Sakat tu saja. Jangan saya rasa budaya upah ni kita mula belajar tinggalkanlah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pencerahan yang sangat baik daripada Prof. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa ajrukumullah insya-Allah. Okey Ustaz Said, kita ada sikit lagi masa ni. Ustaz Said, apa dia suka tengok Ustaz Said duk ajar anak baca doa, baca Quran tu kan. Cara mana Ustaz Said cara mana kita nak betul anak-anak kita ni biar jadi generasi Al-Quran. Tu je. Seumpama mana Imam Hanafi kan. Ada orang tanya kepada Imam Hanafi, wahai Imam, Allah bagusnya anak Imam. Tu dia. Comelnya perangai. Baca Al-Quran, comel bagus. Kata Imam Abu Hanifah, kata nak didik anak ni, kata bukan bermula boleh anak. Tapi kat mana nak letak benih masa mula-mula tu. Kata dia. Jadi Ustaz Said sesuai benar. Cara mana ni? Sebab Ustaz Said ni peminat setia poli muslimat. Tu tanya tu. Sila. Nak tanya belajar Quran ke tanya hal tak benar ni? Dua-dua sekali. Gini. Benih belajar Quran lah. Benar belajar Quran. Yalah. Jadi Ustaz Ramazama tanya saya dengan anak-anak saya ni kecil lagi. Tak tahu berjaya ke tidak. Kita sama-sama tengah belajar. Ya. Cumanya saya duk perhati musim-musim PKP ni, kalau perasan dia orang duduk share dalam Facebook juga, tilawah anak beranak. Keluarga Fadil Ustaz Saleh Sani. Kalau Ustaz Saleh Sani Selangor. Jadi anak-anak Ustaz Saleh Sani dia ada tahfiz dia di Padang Balang, di Gombok. Jadi sekarang ni anak-anak dia tok imam, ada seorang imam Masjid Negara, ada jadi imam, ada guru tahfiz. Jadi dia duduk gilir tadarus sama-sama dengan anak-anak, dengan ayah sekali. Kita duduk tengok cemburunya, rasa ribtah. Rasa teringanya. Dan ada juga dibuat ni anak-anak bin Hussein. Anak-anak Cikgu Hussein unit amal kita. Pemuda Fakhrul, Ustaz Saiful, dia 2-3 beradik duduk tadarus, masya-Allah. Saya duduk perhati yang memang saya minat sangat almarhum yang baru meninggal Boning, Haji Ali Dungung tu. Ayah pada Ustaz Tamizi Ali, Ustaz Hafaz, Ustaz Syukri Ali, Yahya Ali tu. Maknanya anak-anak menjadi ahli Al-Quran, masya-Allah. Ia bermula saya selalu interview Ustaz Tamizi, tanya anak-anak ni, arwah ayah ajar gua ni kat Quran. Dia kata ayah memang backing, memang tegas bab Quran. Kerana kita kata Ustaz Mizi, kami adik-beradik ni duduk rumah, dengar motor ayah balik, kita pakat buat halaqah ramai-ramai. Duduk dengar-dengar. Sadaqallahul azim. Sadaqallah ramai-ramai. Ayah naik, ayah kata, baca sekali lagi seorang-seorang. Baca pula. Dan kata Ustaz Mizi, kalau dari Dungung, masih kecil-kecil dulu, dari Dungung nak pergi ke Terengganu, kalau ayah bawa kereta, tak cakap, sepanjang jalan tu ayah ngaji. Allah. Dari Dungung nak apa? Ayah duk ngaji. Tak cakap saya tak berani nak cakap dengan ayah. Sepanjang jalan duk ngaji.
Jadi maknanya ia bermula, ayah-ayah ni dia menjadi contoh pada anak-anak. Action speak louder than word. Apa perbuatan kita itu memberi contoh pada anak-anak. Lalu kalau dalam bab Al-Quran. Macam musim Ramadan ni. Musim Ramadan, musim PKP. Pakat kena duduk rumah belaka. Kalau ayah layan movie, duduk tengok cerita dalam TV semua, anak-anak pun ikut erel. You know, ikut erel. Ikut erel. Jadi duduk mengikut erel. Ayah memberi contoh. Kalau ayah tu duduk sama-sama ngapa dengan anak, sama-sama tadarus, sama-sama membaca. Dan ada juga mungkin ada di kalangan ayah mungkin yang sedang menonton. Ustaz royak gitu, saya tak boleh nak tadarus dengan anak-anak Ustaz. Masalahnya anak saya Iqra 5, saya Iqra 3 kata ayah. Jadi mungkin kalau ayah-ayah yang tidak mampu, kita dengar dah tadi Dr. Basri sebut dah, diharuskan kita upah orang untuk ajar belajar Al-Quran. Kita upah orang untuk ajar anak-anak kita Quran. Kita boleh hantar anak tuition belajar bahasa Inggeris, matematik, sains. Itu penting. Semua penting zaman lah. Bahasa Inggeris penting, matematik penting. Tapi Quran paling penting. Quran mukjizat, penyelamat di akhir zaman ni. Kita keluar belanja biar anak-anak kita belajar Quran, mahir Al-Quran. Tak boleh pun payah nak seorang-seorang pergi cari sekolah-sekolah. Cari tempat-tempat yang memberi tumpuan kepada belajar Al-Quran anak-anak kita. Akademik lah, tak apalah. Tapi Quran itu menjadi asas. Buat benda anak kita boleh A belaka periksa. A belaka SPM. Tapi Quran tak anda nak baca. Itu masalah jadi bila ayah mak mati duk nak cari upah orang suruh baca tu. Sebab kita sendiri tak baca. Boleh periksa Tumpik University. Pointer dia 4.3 pointer dia. Lebih. Markah 100 lebih more. Tapi Quran tak anda baca. Maka ini bukan satu kejayaan. Ini kegagalan sebenarnya. Jadi kita bermulalah. Kita beri contoh. Kalau boleh ajar sendiri, kita ajar. Kalau tak boleh ajar pun, kita cari guru yang boleh ajar. Kita kena ada rasa pentingnya Al-Quran. Kena ada rasa keluarga aku ni kena reti Quran. Kena berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan pada anak-anak, pada orang-orang muda, bagaimana Rasulullah SAW sebut, kalau ada orang yang hafal Al-Quran, mak ayahnya di hari akhirat akan dipakai dengan tajun fil jannah. Dipakai dengan mahkota. Anak yang hafal Quran, mak ayahnya dipakai dengan mahkota dalam syurga. Maka bagaimana pula dengan si anak itu sendiri. Maknanya kalau kerana dia, mak ayah dipakai mahkota dalam syurga, dia tu sendiri disediakan ganjaran oleh Allah dalam syurga di hari akhirat kelak. Jadi kita ambillah semangat. Nuzul Quran bukan sekadar untuk cuti, nuzul Quran bukan sekadar untuk sambut, tetapi untuk menghayatinya dalam kehidupan. Ya, Allah alam lah. Sekadar itu daripada saya. Kita kena dengar Tok Guru buat kesimpulan. Kita kena dengar Tok Guru. Terima kasih banyak Ustaz Said. Alhamdulillah. Akhir sekalinya kita serah pada Profesor Doktor. Kita sudah habis masa. Jadi Prof sebut di pergulungan akhir masa 2 minit. Lepas tu doa lah sikit supaya dapat barakah di penghujung hari untuk kita berbuka ni. Silakan Prof. Allah Akbar. Sebagai kesimpulan sebenarnya kesimpulan ni pengusi boleh buat. Allah. Ustaz Said pun boleh buat jadi. Kita kena dengar Tok Guru kena sipo orang garik. Cuma yang menarik perhatian saya yang disebut oleh Ustaz Said tadi ialah apabila orang-orang kafir Quraisy mendengar bacaan Quran tu, di antaranya mereka sujud dengan ayat yang disebutkan tadi. Dan yang kedua, larangan orang-orang kafir Quraisy daripada dengar Quran. Sebenarnya itu fokus kepada bukan nak dengar bacaan dari segi pembetulan makhraj huruf itu sendiri, tapi formula yang ada dalam Quran itu yang menyebabkan dia menyelisihi adat tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Arab. Sebab itu ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui, dia tak baca Quran sebenarnya, dia dengar perkataan yang melayakkan orang itu masuk Islam, iaitu la ilaha illallah, kalimah syahadat. Perkataan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah itu dia kata ini satu perkataan yang dibenci oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita baca benda perkataan tu la ilaha illallah, semua orang boleh sebut, Cina boleh sebut kan. Sebab Arab Badui tadi dia membaca la ilaha illallah tu dengan tadabbur. Dia baca dengan formula.
maka benda kecil tuan-tuan dia akan satu benda besar. Macam kita kata anak kita, yalah kena pisah sikit je lah. Kita bukan tegur dia masalah kena pisah sikit tu, dak mati pun dia. Tapi dengan sebab kena pisah, dia akan buka pada kena pisah yang lebih besar. Menyebabkan masa akan datang, dia buat sekali, dia akan buat dua kali, bahkan dua. Sebab tu kadang-kadang kita tegur, jangan main pisau. Benda kecil. Itu saya nak simpulan lah. Yang boleh saya nyatakan bahawa pokok pangkal kita berinteraksi dengan Al-Quran Karim tu mengikut tahap-tahapnya lah. Yang paling tinggi, yang paling bagus sekali adalah kita bukan saja membaca Quran, kita pergi sikit, iaitu kita mula mempelajari tafsir Al-Quran. Alhamdulillah masjid-masjid kita sekarang dah ada belajar tafsir Quran dan juga syarah sunnah. Kemudian saya rasa cukup sekadar itu, kita baca doa lah sikit Doa insya-Allah. Sekiranya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil azim waj'alna imaman wa hudan wa rahmah. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم اللقاء يا الله رب العالمين. اللهم انا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير محزن ولا فاضح. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحكم إيماننا وارفع درجاتنا وفي خطايانا ونسألك العلا الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof, Doktor dan juga Ustaz Said. Dan tidak jumpa juga kita ucap terima kasih banyak kepada UPDI yang sudi untuk menjemput Al-Fadhil, Sahibul Samahat, Prof dan juga Ustaz Said. Mudah-mudahan kita Ustaz Omar Zaman kena ketik nyamuk dah tu, duduk situ tu. Tak ada nyamuk. Alhamdulillah. InsyaAllah kita orang apa ni biasa dah. Nyamuk kenal dia. Tak berani. Okey. Orang darah pahit tu. Okey, terima kasih banyak semua, insyaAllah. Kita temu lagi pada masa-masa yang akan datang. Okey. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Asri. Subhanallah Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.